Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat tahun baru pada rakan-rakan, sahabat-sahabat saya semua. Hari ni 1 2021 kan. Okey, kepala otak ni dah mula berpusing-pusing lah. Ada 4 tanggungjawab besar saya nak kena buat. Yang pertama, kena siapkan modul asas fardu ain untuk 312 orang. Okey, itu benda yang pertama. Yang kedua, mengaktifkan plan tindakan JBIS untuk menghadapi COVID sampai bila tak tahu kan. Yang ketiga, kena mengukuhkan pasaran industri madu kelulut negara. Pening. Patah pinggang. Yang keempat, nak sharing pada rakan-rakan semua sahabat-sahabat medical card yang termurah memang gila babannya, harga RM460 setahun dapat 1 juta kos perubatan. Siapa nak bagi? 4 benda nak kena buat, 4 benda. Jadi 2021 ni memang cabaran sangat besar pada diri saya. Saya harapkan tuan-tuan doakan saya sihat, kuat. Sampai sekarang ni 1 hari bulan tak ada kerja, duduk baring Hai, bestnya duduk kat rumah baring kan. Hari ni tidur melantak kan. Lebih kurang tidur hari ni saja. Siang tadi dia dapat tidur 2 jam setengah, 3 jam. Ya Allah, punyalah tak ada kerja. Subhanallah. Pagi pergi pasar kan. Jadi patang tak ada apa-apa aktiviti. Hujan dekat Johor. Kita sampai tak ada kerja. Sampai tak tahu nak cakap fikir pasal apa dah. Tapi hari ni saya nak share tuan-tuan, rakan-rakan, sahabat-sahabat semua. Apa yang perlu kita buat pada tahun 2021 ni lebih kepada membina channel yang baik. Sebab tu saya minta tuan-tuan doakan saya sihat. Saya doakan tuan-tuan semua sihat. Rakan-rakan saya, sahabat-sahabat saya. Kita support each other. Kita tolak semua benda. Sebab tahun 2021 ni cabaran dia sangat-sangat besar. Dari segi psikologinya, dari segi mentalnya, emosinya, kewangannya. Kalau semua benda ni tak di-grab dengan baik, memang kita akan berasa dalam keadaan sakit dan tenat. Okey, benda yang paling mudah untuk kita bersama untuk kali ni adalah apakah perkara yang kita nak lakukan. Benda yang kita nak lakukan pada tahun ni memanglah benda yang sangat-sangat mencabar setiap orang. Okey, Happy New Year Tuan Kamal. Okey Tuan Kamal, Cikgu Kamal. Cikgu Kamal ni sahabat saya, peternak kelulut di Muar. I write you, thank you bos, thank you sahabat-sahabat semua. Selamat tahun baru, dunia baru untuk kita. Kita buka lembaran baru, kita buka sejarah baru. Kita masih lagi fokus apa kita nak kena buat. Kita kena fokus apa yang kita nak capai, kita kena fokus apa yang perlu kita lakukan. Benda banyak nak buat tapi belum tentu saya punya 5 jari saya ni tak cukup untuk kita buat seorang-seorang. Saya perlukan sahabat-sahabat saya. Saya perlukan rakan-rakan saya perlukan sahabat-sahabat saya daripada Johor sampai ke Perlis, daripada Sabah, Sepitang sampai ke Sarawak. Saya perlukan semua orang untuk bantu saya. Kita gerakkan industri kita, kita kolaborasi sebaik mungkin. Okey. Kita pastikan industri yang saya ceburi, industri madu kelulut akan berada dalam keadaan baik. Industri yang saya ceburi dalam apa pelbagai bidang yang saya ceburi akan berada dalam keadaan baik. Sebab ini bila saya duduk kat rumah, saya sakit kepala sampai kata, aduh, boringnya. Tak dapat buat apa-apa kan. Sampai sahabat-sahabat saya ramai telefon, Cik Nizam, buatlah kursus madu kelulut. Saya kata, nak kursus macam mana? Tak boleh gerak. Saya kata, bila dia fikir balik, Alhamdulillah, kita ada daerah-daerah yang buka PKPB. InsyaAllah saya akan bincang dengan pegawai-pegawai kelulut saya di setiap daerah. Di setiap negeri, kita cuba bangunkan balik industri kita secara kecil-kecilan ni. Yang pertamanya, paling best, saya mintakan untuk knowledge, pengetahuan. Okey, Waalaikumsalam. Cik Din, sahabat saya, peternak kelulut di Terengganu. Cik Din di Terengganu. Okey, Haji Najib, Haji Din, guru saya, sahabat handai saya yang berada di Perak. Okey. Tuan Azwan, sahabat saya yang memang pandai sekarang ni, dah ada produk sabun sendiri. Free Asia tak silap saya Okey, Cik Rosdi Mak Zain, sahabat saya juga peternak kelulut. Okey, sahabat saya peternak kelulut Muhammad Imran daripada Terengganu. Ini pun orang hebat juga. Okey. Cik Rian Azman, ini kita punya pengusaha pengusaha cendawan di Melaka
di bawah UTM Holdings Sdn Bhd. Okay, welcome to the club. Okay, benda yang memang kita nak kena fikirkan dalam masa 2021 ni adalah channel. Benda yang saya perlukan sekarang ni, saya dah tak perlukan nak kena berperang sana, nak berperang sini, sebab industri saya sedang berada dalam industri yang baik. Okay? Suara kakak Alo. Saya dapati bahawa hari ni, saya punya pengusaha-pengusaha kecil lain ni, semua tak cukup madu. Saya kata, wah, hebat. Cik Din Ahmad daripada Kelantan. Okey, betul daripada Kelantan. Ya, saya sayang. Alau. So kakak lah alau. Balik tinggal cakap dengan orang jap. Okey. Okey. Sebab tu saya kata, apa yang perlu kita buat sekarang ni adalah kolaborasi. Kalau saya boleh mewujudkan madu industri sebanyak 7 tan madu kelulut, okey? 7 tan madu kelulut yang bukan saya punya, tapi bagaimana kita nak wujudkan pergi ke 12 tan, saya pun tak tahu. Saya pun tak tahu. Tapi alhamdulillah sahabat-sahabat saya daripada Sabah, Sarawak, okey, daripada Melaka, Negeri Sembilan, Kuantan, Pahang, Terengganu, Kelantan, Perak, Kedah, semua nak berkolaborasi. Saya kata, kalau kita satu hati, insya-Allah kita boleh bangkit sama-sama. Okey, benda yang paling mudah untuk saya dalam plan tindakan untuk 3 bulan. Saya bagi pecahan suku tahun kerja saya adalah 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan. Sebab saya ada 4 kota suku, okey. 4 kota di mana setiap 3 bulan kita tengok kita punya plan action kita. Kita kena tengok kita punya strategi kita. Dengan siapa kita berkolaborasi dan apakah benefit yang kita dapat dalam bentuk community. Sebab apa hari ni ramai sahabat-sahabat saya di luar sana semua tak cukup madu. Saya kata kenapa tak cukup madu? Sebab apa? Saya pun ikhlas saya cakap apabila border di Singapura tutup, saya mempunyai permintaan yang menurun lah. Sebab apa? Orang Singapura datang beli kan. Tapi hari ni bila diorang tak dapat datang, memang kita kata. Tapi tidak menghalang sebenarnya apabila COVID-19 ni orang semua mencari bahan atau nutrisi makanan yang terbaik untuk menambah kesihatan mereka. Sebab tu mereka mencari madu kelulut. Alhamdulillah. Permintaan tak pernah putus, tapi taklah banyak orang kata, tapi bolehlah pertama dapat beli madu daripada pengusaha-pengusaha kecil kan, dapat tingkatkan pengeluaran, dapat konsisten. Yang paling penting ni lah benda yang paling penting. Ada sahabat saya kata, Cik Nizam, saya nak beli madu dengan murah. Saya kata boleh beli madu murah, yang penting kena jaga supply. Kalau ada orang sahabat saya, dia beli madu murah. Saya tak pun. Dia beli madu kelulut RM135. Saya kata madu RM135. Tonton biasa akan dapat daripada mana? Saya kata direct. Kalau tak cari, pergilah beli madu kelulut kepada pengusaha. Kalau dapat RM135 memang hebat. Tapi bila dia test beli tak dapat, Cik Niza. Tapi yang saya beli dekat Lazada, dekat Shopee tu, apa harga dia? Saya pun tak tahu itu madu apa. Tonton kena jawab sendiri. Saya tak ada kuasa untuk jawab. Saya teruskan dengan plan saya, iaitu saya nak menjana pengeluaran madu konsisten, kualiti yang baik, pengusaha yang berpengetahuan tinggi, dan kaedah kita menguruskan madu kelulut dengan kualiti yang terbaik yang boleh masuk pasaran kita dan boleh memberi maksimal untuk pengguna-pengguna mendapat kualiti yang sangat-sangat hebat. Itu yang benda yang saya nak buat. Okey? Jadi dalam 2021 ni, bicara kita untuk bersama-sama dengan peternak-peternak kelulut ni memang sangat besar. Dan alhamdulillah Presiden kepada Gabungan Persatuan Usahawan Kelulut Malaysia pun alhamdulillah pada bulan 12 itu dia dah beritahu saya bahawa ada satu agensi pelaksana dalam teknikal untuk menubuhkan plan rangka jangka masa panjang, dan kita rasa sangat seronok. Saya tak nak share dulu, saya pun tak tahu apa intipati dia. Tapi apa yang saya boleh share pada tuan-tuan, rakan-rakan, sahabat-sahabat, kita terus konsisten. Sebab apa? Plan yang sedang dilakukan ini adalah sedang diaktifkan secara tak laju, tak perlahan, tapi dia sangat baik lah. Okey, tak laju, tak perlahan, tapi dia sangat baik lah. Kerana apa saya kata baik? Okey, benda yang pertama. Kalau tuan-tuan perasan, pada bulan 12 itu, bulan 10, bulan 11, bulan 12, okey, apa yang sedang berlaku adalah pendaftaran MyGap. Okey, MyGap ni bermaksudnya peningkatan pengurusan ladang dengan pengeluaran madu daripada ladang yang berdaftar dengan Jabatan Pertanian. Okey, MyGap ni dia ada dalam 7 struktur yang sangat-sangat ni. Sebab kalau tuan-tuan nak beli madu selepas ni, tuan-tuan kena cari orang yang ada MyGap.
Orang yang memang daftar ladang dia keluar dengan MyGap. Lepas ni habis lah orang yang tak ada MyGap macam mana Cik Nizam? Kalau tak ada MyGap, saya tak pastilah. Tuan-tuan kena cari lah. Macam saya tak ada MyGap sebab ladang-ladang saya semua saya dah serah kat orang. Okey, tahun 2021 saya akan fokus kepada plan marketing dan plan strategi marketing dan strategi untuk membuka pasaran. Okey, di mana kita nak pastikan madu daripada ladang-ladang, daripada pengusaha-pengusaha di JBIS dan di luar JBIS atau PRB JBIS, supply madu kelulut yang kualiti yang kita boleh kontrol je. Kan? Harga dia sama tuan-tuan, harga dia sama. Sama je. Sebab apa saya kata sama? Sebab apa? Kita mempunyai tier. Setiap tier ni ada dia punya sifat dia. Setiap tier ni adalah membantu satu sama lain. Kalau tier tu satu tu patah, maknanya memang jahanam sistem tu. Okey. Sebab tu saya beritahu kepada rakan-rakan saya, sahabat-sahabat saya semua. Bukan senang nak senang, bukan susah nak senang. Macam mana tu? Tak faham. Ni bila kalau sampai bahasa duduk je kan. Kalau macam saya lah, saya dah duduk kat rumah satu hari suntuk ni apalah tak ada kerja. Turun dekat taman tadi tengok pokok strawberry. Lepas tu tanya sahabat saya tadi petang tadi saya cerita pasal pokok markisa. Kita buat plan kan. Sahabat saya tanya bagaimana nak dapatkan madu kom dengan baik. Sayang dia tarik kipas punya ni. Sorry. Jangan main tarik. Dah. Biar. Bayar. Soleh tombang nanti kipas. Tarik tu. Soleh dah. Okey, kita tengok ni lah. Okey, Cik Yuzaidi Marzuki daripada Kota Baru. Okey, sahabat saya PRB Kota Baru. Okey, welcome to the club sahabat saya. Okey, sahabat saya Cik Yuzaidi berada di Kota Baru Syarudin Syarul sahabatnya juga. Okey, nampaknya Cik Khairul bin Hashim. Ni penanam jagung manis. Excited dia bila tengok lebah datang dekat dia punya jagung punya nama dia. Bunga. Memang pun dalam dunia ni kalau kata Dr. Wahizatul kata lebah dan kelulut ini memang ejen penebunga yang paling terbaik. Kajiannya dah ada dah. Saya dah share dekat dalam Telegram. Kalau tuan-tuan nak pergi kat Telegram tu, Kelulut Malaysia tu, pergi search je Kelulut Malaysia, pergi Telegram search, dapat dalam tu nota-nota kita bagi. Semua datang daripada doktor-doktor. Apa yang ada dalam dunia industri kelulut, saya dalam proses nak memfizikalkan dia, nak sharing dengan mudah dekat sana, kita simpan dalam Telegram group. Pergilah tuan-tuan, sahabat-sahabat. Jangan malu, jangan segan. Masuk saja. Hari ni Alhamdulillah dah ada 400 ke 500 orang. Semua dapat data percuma. Ambil je. Saya cari dah. Penat dah. Dulu kita kumpul dekat JB. Sekarang ni kita kumpul untuk Malaysia. Betul? Boleh? Boleh tuan-tuan. Ada dak lah. Dak. Ni nyanyi lagu apa tu? Lipas. Mana lipasnya? Dah? Dah halau dah? Dah lari yang lipas je. Okey. Untuk kita dalam proses kita nak bangunkan industri. Sebab apa dalam 2021 saya tinggal nak sharing dengan 3 benda lah. Sebab tu saya beritahu, saya dah umumkan tuan-tuan. Saya nak buat khusus asas kelulut. Saya nak advance. Tapi saya kata advance yang macam mana Sebab ada sahabat saya tanya, Cik Nizam, kalau saya ternak dekat tempat komersial macam ladang getah, tepi hutan, ada perbezaan dia? Jawapannya ada perbezaan tuan-tuan. Sangat berbeza. Bila tuan-tuan letak tepi hutan, dia punya risiko je berbeza. Letak dalam ladang getah, risikonya berbeza. Kosnya pun berbeza. Sebab tu advance lah. Yang advance lagi paling hebat adalah bagaimana kita nak menguruskan ladang. Sebab bagi saya lah sebagai seorang peternak kecil, saya nak kongsi kepada tuan-tuan, dalam peternakan kelulut ni mudah je. 4 perkara tuan-tuan kena belajar. 4 perkara saja. Yang pertamanya tuan-tuan kena kenal spesies. Spesies apa yang tuan-tuan nak ternak? Okey? Yang keduanya behavior spesies itu kena belajar. Sebab tu Haji Najib dulu, saya punya sahabat di Perak ni, memang otak dia kalau spesies, behavior spesies atau sifat kepada kelulut pun tak tahu, macam mana nak ternak kelulut. Itu yang dia marah tu. Dia kata, saya ingat lagi ayat dia kalau dia marah saya. Dia kata apa? Cuba kau tahu, kelulut ni benda yang paling pentingnya dia getah. Sebab apa? Struktur dalam bangunkan kelulut mesti dapatkan getah.
Sebab tu bila kita dengar apa dia cakap dan kita mula mengamati daripada ladang ke ladang, masalah benda yang utama adalah getah. Semua orang tak faham. Ternak, lebah dan kelulut berbeza. Kelulut perlukan getah. Lebah tak perlukan getah. Lebah perlukan makan. Dia macam lembu lah. Siapa tengok saya update lembu kan, dalam nak kat 2 minggu 3 minggu update lembu. Lembu ni kalau tak bagi makan banyak, kan satu hari seekor lembu makan antara dalam 10 kilo hingga 20 kilo. Memang gila lah. Kalau nak gemukkan dia lah. Macam saya tak gemuk lagi. Tapi pipi pun dah mula ni dah. Okey tak? Tapi okey lah. So far handsome lagi lah. Handsome tak? Handsome kan? Handsome lagi. Jangan risau. 2021 ni saya handsome lagi. Kalau tak handsome nanti orang rumah marah nanti. Okey? Handsome lagi. Handsome kan? 21 handsome lagi. Rambut je lah panjang sikit. Jangan marah rambut panjang. Dia kata panjang. Saya kata kalau tak panjang ni tak nampak dia punya matang dia. Okey. Kelulut ni 4 perkara je. Saya nak share tuan-tuan. Secara direct je. Saya nak share 4 perkara. Pertamanya adalah jenis kelulut. Okey. Yang keduanya adalah tempat untuk kita ternak. Okey. Bila tuan-tuan nak ternak dalam bandar. Saya duduk dalam Bandar Raya Johor Bahru. Sahabat saya duduk di Bandar Baruda. Sahabat saya duduk di Taman Kemas. Sahabat saya duduk di Nusa Jaya. Sahabat saya duduk di Mutiara Rini. Sahabat saya duduk di Kampung Sungai Danga. Okey. Keempat-empat kawasan bila tuan-tuan pergi, setiap kawasan ni berbeza. Berbeza sifat dia. Duduk dalam Bandar Raya Johor Bahru, risiko pertama yang kami kena lalui adalah fogging. Dan ialah denggi besar, babe. Tak percaya pergi buka dekat KKM Johor Bahru, Bahagian Jabatan Kesihatan, pergi tengok denggi. Slot denggi Johor Bahru tinggi. Kalau fogging tu tiap-tiap 2 hari fogging. Itu normal. Itulah orang bandar punya sifat. Sebab tu orang bandar ni kuat. Hari-hari kena fogging. Hari-hari makan apa? Makan di Shell. Dengan ubat. Masuk hidung. Itu sebab tu anak kena sesama senang. Anak kena demam senang. Kita nak bunuh nyamuk dengan kita-kita sekali. Idu. Itu normal. Tak percaya cuba tanya doktor. Saya bukan doktor kan. Sebab tu kita perlukan madu untuk tak tingkatkan balik antibody badan kita. Imun badan kita kena tingkat balik. Madu, habatus sauda. Ini benda yang penting. Sebab tu saya gendamkan madu saya dengan habatus sauda. 1 kilo madu bersamaan dengan 200 gram sauda saya gendamkan. Saya juga ada madu bersama dengan kulit lemon untuk anak-anak yang sesama. Saya juga ada madu dengan daun ketum. Habislah katulah. Okey, untuk apa? Sebab saya ni kalau sejuk-sejuk ni urat sakit kan. Yalah, badan orang rumah kata apa? Badan dah tua dah. Aduh, badan muda je dia kata dah tua dah. Terpaksalah minum air madu kan. Madu yang kita dah fermented dengan daun ketum. Memanglah dengan herba-herba sikit kan. Saya sahabat saya dengan Abang Din Semenda di Negeri Sembilan bagi saya herba. 1 kotak tu herba dia bagi saya rendam dengan madu. 5 kilo madu, 1 kotak herba, dia punya madu memang powerful lah. Memang badan kalau sejuk-sejuk kalau makan memang panas je. Tapi kalau terlebih panas tu faham-faham lah apa yang terjadi dekat kita punya hormon lelaki kan. Memang lain macam lah dia punya pergi. Macam menangan ni. Jadi kita nak share kan tuan-tuan, rakan-rakan, sahabat-sahabat ni. Benda yang betul saya nak share kan. Okey, benda yang ketiga Benda yang ketiga bila tuan-tuan nak ternak kelulut. Bila tuan-tuan pertama terpasang spesies, kedua lokasi tuan-tuan. Yang ketiga apa yang tuan-tuan nak ternak. Bila dalam peternakan kelulut ni, benda yang ketiga ni saya selalu ingatkan. Okey, bila tuan-tuan dah tahu pasal behavior, tuan-tuan dah tahu pasal lokasi. Benda yang ketiga ni adalah kat mananya sumbernya nak dapat madu ni. Mesti bunga kan? Bunga tuan-tuan. Bila bunga ni, ceritanya bunga ni, kena ingat, air mata pengantin lah, orang kata lah. Saya selalu cakap, bila saya pergi kat rumah orang, saya nak jual satu-satu sarang, saya bagi waranti sampai 3 bulan, sampai 5 bulan. Saya bagi waranti, buat tak tahu saya bagi waranti. Kenapa saya bagi waranti? Sebab kita nak bermain dengan benda hidup dalam batang kayu yang kita tak tahu usia sebenar dia. Okey, mana warna pen hari ni? Mana warna pen? Awak terpilih
Jadi kita nak bagi pada tuan-tuan, rakan-rakan, sahabat-sahabat saya, benda ni lah yang saya nak share dengan tuan-tuan. Nak cerita madu dalam bandar ni tuan-tuan, bukannya senang nak dapat. Sebab tu ada sahabat saya ternak dalam bandar. Saya kata, Cik Nizam, saya nak ternak kelulut lah. Boleh tak dapat madu sampai 300-400 gram? Saya kata, macam tak logik. Tapi boleh diusahakan. Macam tak betul tapi boleh ditambah-tambahkan. Makna kenalah beli, kena tengok kawasan balik kan. Benda ni kita nak share. Bukan kita nak jual suka-suka. Tak. Kita sebenarnya tuan-tuan, saya ingatkan balik tuan-tuan. Dalam industri madu kelulut, macam industri ayam. Okey, bila kita cerita dalam industri ayam dia mula dengan anak ayam, telur ayam dibakakan, dibiarkan, dikeluar anak ayam. Sama juga dengan kelulut. Bila kelulut, satu masa kelulut sampai hayat dia akan mati. Tapi mati bukan kerana apa? Kenapa dekat hutan Cik Nizam saya tengok kelulut tak mati? Siapa kata kelulut tak mati dalam hutan? Satu koloni tak mati. Mati tuan-tuan. Mati. Sebabkan dulu kita tak kaji, kita tak tengok, kita tak pernah menonton atau tak pernah buat kajian. Berapa jangka hayat kelulut? Tak pernah. Yang kita tahu kelulut tu hidup jangka panjang. Ada sahabat saya macam saya lah, saya cakap ikhlas, kelulut dah 5 tahun kita tinggalkan tanpa tuai madu. Memang hidup. Tapi dia ada sekling dia. Sekel dalam kehidupan kelulut adalah 40 hari hingga ke 60 hari. Mana satu sekel dia. Kalau tiba-tiba kurang sumber makan, tempatnya tak betul, kena fogging kan. Lepas tu orang sebelah boleh meracun pula. Apa? Ya gila. Memang gila. Gila kenapa? Kepala ni boleh botak tau. Sebab sarang ini bukan murah. Dulu saya ingat lagi. Tahun 2013-2014. Kita beli sarang. Satu sarang baru RM90. Hari ni satu sarang jejak RM600. RM700 pun ada. Sebab tu saya kata industri ni semakin lama dia semakin membesar. Industri yang semakin membesar ni kerana bukan sifat dia untuk pengeluaran madu. Dia sifat dia sebabkan semua orang kalau boleh takut nak beli madu dengan orang lain. Tapi sebabkan takut tu, ya, sehingga kan dia nak menternak sendiri. Bila dia ternak dia tahu, susahnya aku ternak kelulut Zam. Aku dah habis RM5,000 10 sarang. Aku ternak kelulut. Dapat lebih kurang 1 kilo je. Lepas tu saya gelak ke dia. Seronok kan? Seronok Zam. Tapi okey lah, dapat makan madu sendiri. Dapat jual kat kawan-kawan. Saya kata alhamdulillah lah jual. Jual kat kawan-kawan kongsi. Kalau tak cukup tuan-tuan, beli dengan saya. Beli dengan JBIS. Beli dengan saya. Saya sediakan madu kelulut yang konsisten. Saya sediakan madu kelulut yang berkualiti. Saya sediakan madu kelulut memang daripada ahli Persatuan Kelulut Negeri Johor. Dan ahli Persatuan Kelulut yang bersekutu dengan JBIS di luar negeri Johor. Kita dapatkan madu ni bukan untuk orang lain. Untuk orang yang faham yang madu kelulut memang dia kena susah dia punya peternakan. Dan kita kena cek tempat-tempat yang memang boleh keluar madu je. Itu yang kita nak. Sebab tu saya dapat alhamdulillah dalam pasaran negeri Johor pun alhamdulillah 10 daerah dalam negeri Johor semua supply madu konsisten dengan baik. Pengguna-pengguna pun mengenai. Kenapa nak beli madu yang murah yang RM135 pun kita tak tahu mana sumber dia. Saya pun tak faham. Ramai tanya Cik Nizam, kalau macam tu kat mana kita nak dapatkan pastikan madu tu kualiti? Belilah madu tu, pergilah hantar kat Genom. Kalau Genom kata okey lah. Makan dah. Kalau kata ada kawan profesor, doktor, hantarlah suruh dia buat checking. Kalau dia kata okey, makan. Kita tak pernah salahkan harga madu yang murah. Tapi kita salahkan pengusaha dan kita salahkan peniaga yang memang menipu dalam industri yang dah beratus tahun ditipu. Beratus tahun. Tuan-tuan semua nak cek madu untuk penawar. Bukan nak cek madu untuk tuan-tuan makin sakit kecil manis. Sakit kena makan madu yang ada antibiotik. Saya pun tak faham kenapa benda ni berlaku. Kerana apa? Satu je sifat dia. Sebab kita sebenarnya pendapatan kita memang rendah. Bila dah tahu pendapatan kita rendah, kita belajarlah untuk berkongsilah sikit. Macam saya ajar pada sahabat saya, usahawan saya di dalam Johor Bahru kan. Mula-mula beli madu 1 kilo je. Kilo. Alhamdulillah selepas 2 tahun 3 tahun, tak sampailah 2 bulan 3 bulan, hari ni dia dah dapat madu free dah. Dengan 1 kilo disebabkan asbab dia beli madu saya 1 kilo, saya bagi harga borong. Kan? Hari ni dia dapat beli madu 5 kilo. 1 kilo dia makan percuma bang. 4 kilo dia jual. Asbab dia nak makan madu percuma. Saya kata, nampak tak? Sekarang dapat makan madu. Cik Nizam, saya dapat jual kawan-kawan. Kawan-kawan pun dapat makan madu. Saya nampak dia punya sihat. Kecil mana dia boleh turun. Lepas tu saya tengok dia punya kesihatan makin mantap. Lepas tu Cik Nizam ajar lagi madu kelulut. Dia rendam dengan dengan kayu manis kan.
Lepas tu madu kelulut direndam dengan kulit limau apa? Kasturi, direndam dengan limau apa? Kulit limau kulit lemon. Nampak tak? Semuanya berubah. Berubah kehidupan kerana apa? Kehidupan lebih baik. Sebab apa? Kita nak tambah ilmu. Kita nak pastikan orang yang beli madu kelulut kita ni, madu kelulut yang pertama, yang memang the best madu kelulut yang berkualiti tinggi, memang datang daripada ladang-ladang pengusaha-pengusaha, peternak-peternak kelulut yang berada di bawah naungan JBIS. Itu yang kita nak buat. Bukan kita nak buat suka-suka. Tak, saya tak nak jadi supplier yang nak menipu orang. Saya tak suka nak jadi supplier nak menipu orang. Buat apa? Lepas tu saya dapat konsisten dalam pasaran. Okey, orang nak kata kita lah, Cik Nizam bukan ada ladang sendiri. Saya kata, ada aku kisah, AADK, ada aku kisah. Yang aku kisah ini adalah sumber dia. Itu memang kisah gila. Sebab tu lah nak beli madu memang tak adalah baru berkenalan setakat sebulan 2 bulan. Baru tiba-tiba datang nak jual madu boleh. Sign agreement lah kalau nak. Memang tuan, susah tuan. Saya cakap ikhlas lah. Duduk 5 tahun dalam industri madu kelulut ni. Kalau tuan-tuan betul-betul nak beli madu kelulut, tak adalah bawah RM100. Tak ada. Memang tak ada. Itu semua harga RM100 sekilo RM100. Tak ada. Memang tak ada. Semua jejak RM100, RM120, RM180, RM200, RM300, RM400, RM500. Ada sahabat saya Cina, dia minta madu saya daripada hutan kan, sebab kita ada ternak madu bigami kan. Dia minta madu. Cik Nizam, kalau dapat madu bigami saya beli RM600. Yang penting madu tu Cik Nizam sendiri qualified, madu tu memang datang daripada hutan. Dia kata, oh, madu bigami atau hutan. Sebab madu tu memang warna dia cerah, macam air teh nipis kan. Warna dia kan. Lepas tu masam dia. Lepas tu bau dia, kalau kena tempat yang banyak macam kemenyan tu, bau dia menusuk hidung, babe. Tapi harga dia RM600 dia nak. Saya kata, saya boleh cari tapi tak boleh banyak lah. Dia pun tak nak banyak. Dia minta saya 10 kilo je. 10 kilo kali 600. RM6,000, babe. Tapi bukan tiap-tiap bulan lah. Setahun boleh lah 6 kali beli. Okay lah kan. Bukan selalu dapat pun. Kan. Sahabat saya Cina ni, memang saya salute dia. Dia memang jaga kesihatan the best. Minum air teh, tak ada minum air teh apa. Teh yang ada dalam pasaran tak adalah. Memang teh hijau tu dia minum. Saya kata, hebat lah Lepas tu gula dia memang dia jagalah. Gula dia bukan dia ganti madu. Dia pakai gula yang apa? Gula yang ni kan. Allah Akbar. Gula yang rendah dia punya karbohidrat kan. Memang cakap hebat lah. Memang hebat. Makan pun tak adalah. Makan jaga. Saya pun tak macam dia. Tapi saya kata Alhamdulillah lah. Kita pun yang kenal ni kan satu sama lain. Okey, benda yang keempat dalam peternakan kelulut. Saya nak share yang terakhir dalam keempat peternakan kelulut. Okey, peternakan kelulut ni ada yang keempat adalah benda yang basic. Sebenarnya adalah risiko. Sebab saya tanya pada rakan-rakan saya, sahabat-sahabat saya, apakah risiko dalam peternakan kelulut? Risiko dalam peternakan kelulut adalah sebenarnya kelulut ni, dia punya sifat dia, kalau kita tak jaga dia, tempat dia salah letak je, risiko dia yang pertama adalah boleh mati ya dengan tiba-tiba. Maybe kena serangan BSF, kena serangan dengan ulat, saya tak tahu tak cakap. Yang keduanya, serangan yang kedua adalah manusia lah. Sebab pencuri ni, kalau dia tengok kan, benda mahal babe, benda mahal, tak percaya dia, tuan-tuan beli harga RM600. Pencuri jual balik dekat orang kampung, dekat penjual lok balik, tak tahu berapa ringgit. Dia minta 100 je, babe. 100 je. Sebab tu, dulu kita tubuh Persatuan Kelulut Negeri Johor bukan atas dasar sifatnya kita nak monopoli pasaran. Tak, kita sebenarnya untuk mengawal pencuri. Sebab pencuri ni adalah orang yang jual koloni tu sendiri pada ketika tu. Dia yang jual koloni dan dia juga suruh pencuri curi balik koloni tu. Ia pening. Sampailah JBIS tu ditubur dengan baik, strategi 10 daerah ada pegawai dan kita kenal satu sama lain. Alhamdulillah, kecurian tu rendah. Sebab apa? Pencuri, bila curi lot, dia nak jual dengan siapa? Dia mesti jual dengan penjual koloni balik. Itu risiko kita. Yang kedua adalah manusia. Sebab tu hari ni bila saya tengok JBIS duduk tenang, ya kan? Bila JBIS duduk tenang, ya, saya kata apa? Cik Nizam, kenapa sekarang ni banyak pencuri balik? Saya kata sebab apa? Banyaknya pengusaha-pengusaha, supplier-supplier yang kita tak kenali. Saya pun tak kenal dia. Dia pun tak kenal saya. Saya kata macam mana lah korang ni. Lepas tu yang tukang beli tu pun, sebabkan nak murah, beli aja. Melantak aja. Saya kata, Cik Nizam, saya beli kat sana murah. RM300 dah dapat satu sarang. Saya kata RM300 satu sarang.
Koloni datang daripada Kelantan, daripada Pahang, daripada Negeri Sembilan. Semua harga nak angkat 300. Macam mana boleh jual 320, 330? Saya tak faham. Saya tak faham benda ni berlaku macam mana. Sebab apa? Sebab apabila ada kelompongan di antara kami dalam Persatuan Keluluk Negeri Johor pada ketika ini, sebab ialah pandemik, kita tak kenal satu sama lain. Orang semua nak jadi hebat kan. Semua orang tak nak jaga industri. Akhirnya keluarlah supplier-supplier baru yang nak belajar berniaga ni. Dan dia ini, bila pencuri nampak kan, oh kat sini boleh jual koloni, dia pencuri orang ni, dia hantar sana. Orang ni pun beli, oh murah. Oh, besok dia tukar topping, ya, dia masuk dalam hive. Okey, lepas tu dia stablekan balik, dia jual balik. Benda ni industri tuan-tuan. Industri yang sebenarnya tak perlukan kita panggil kartel, tak perlukan jaringan. Sebenarnya pencuri dengan penjual koloni ni sama je. Sama je. Sebab itulah benda yang kita nak jaga sebenarnya dalam industri ni adalah orang supply itu yang nak jaga. Sebab kalau tak, beli benda curi memang susah nak hidup. Lepas tu pening. Cik Nizam, saya beli 10 sarang mati. Saya kata, matilah. Lepas tu nak suruh JB uruskan. Nak uruskan risiko. Tak ada, pergi jumpa polis lah. Suruh polis. Polis pun tak nak layan. Sebab apa? Benda susah nak detect. Nak kena pencuri pun susah. Oh, Waalaikumsalam. Cikgu Hafizul Syarafi. Ni sahabat saya, Cikgu Taman Suria. Ni bakal-bakal peternak keluluk yang berjaya tahun 2021. Okey, Cikgu Hafiz. Bulan 2 kita tuai madu, Cikgu. Kantung pun dah banyak kan. Ni musim panas, hujan. Ni sejuk. Macam kat Cameron Highland tak dekat Johor ni. Sejuk. Hujan daripada pagi tadi. Daripada pagi sampai ke petang ni memang syok lah. Saya insyaAllah cikgu, kita kerjasama dengan terbaik cikgu. Taman Suria kita kawal baik-baik. Tasik besar sebelah tu kan. Okey. Benda yang saya nak share lagi yang terakhir untuk saya pada pukul 10.50 ni. Okey, saya nak share tuan-tuan, sahabat-sahabat saya. 2021 ni cabaran yang paling terbaik untuk kita bersama-sama adalah membina jaringan. Sebab tu saya berbina jaringan dengan cikgu Taman Suria, sahabat saya kan. Mulailah bantu saya kembang-kembang. Saya bina jaringan dengan Majlis Agama Islam Negeri Johor. Dapatkan sedikit ruangan tanah di dalam Bandar Johor Bahru di bawah Majlis Agama. Alhamdulillah, semua Allah pemudahkan. Semua Allah uruskan. Kita ni mohon dengan dia dan dia bagi kita petunjuk. Jalan 1, 2, 3. Apa nak buat? Dan 2021 ni walaupun pandemik daripada bulan 3 itu, Alhamdulillah. Saya syukur pada Allah. Permintaan untuk madu keluluk dalam negeri Johor ni sentiasa meningkat walaupun tidak ada momentum yang kuat lah. Tak ada momentum. Tapi dia punya trend tu naik je tau. Dia tak ada naik dia terjun. Boom. Tak ada. Alhamdulillah saya tengok semua saya punya peladang-peladang, pengusaha-pengusaha kecil saya sekitar negeri Johor, setiap daerah. Semua bila saya tanya madu tak cukup. Tak cukup bos. Saya kata kenapa kau ni madu tak cukup? Gila lah ternak keluluk ni madu tak cukup. Saya kata kenapa madu tak cukup? Bukan sebab pengeluaran rendah Sebab permintaan tinggi. Sebab semua orang hari ni, kalau tuan-tuan perasan hari ni, semua orang ini nak cari vitamin C. Saya tahu penyidik-penyidik kita hari ni dah kata dah, madu keluluk ni ada sebagai satu sifat penawar yang Allah berikan. Tapi dia adalah base. Bila tuan-tuan tahu dia base, macam mana kita nak naikkan dia vitamin C yang baik? Okey, kita nak naikkan dia punya Dia punya kriteria dengan baik, memanglah kita kena gabungkan dengan herba-herba. Sebab tu yang pentingnya dia ada cecair dia. Macamlah orang nak makan ubat batuk. Apakah bahan utama dalam ubat batuk? Siapa faham? Kalau orang nak makan vitamin C, orang akan gunakan aloe vera, okey? Aloe vera campur dengan vitamin C, dia gaul kan. Dia campur sikit bahan perasa penyedap. Ini tuan-tuan semua makan lah. Bila makan sedapnya. Perut boleh dia, usus boleh bersih kan. Yang paling tak syoknya tuan-tuan, bila saya duduk dalam industri ni selama 6 tahun ni, saya bengong, saya tak boleh jawab lah soalan ni. Cik Nizam, kenapa madu lebah saya beli luar negara, masuk dalam negara Malaysia ni, semut pun tak nak datang? Saya kata itu madu ada ubat. Ada bahan yang memang bukan daripada madu. Tak percaya hantarlah lab. Memang katul. Tapi dalam madu kelulut atau madu lebah yang asli, madu tualang ke, madu sirana ke, madu mellifera ke, madu bermadu ke,
Kalau tuan-tuan bermadu pun semut gigit. Bermadu pun semut gigit nasib kau lah siapa yang bermadu. Jangan sahabat saya tengok je. Ada sahabat saya madu masuk tak? Oh tak ada. Guru saya ada lah. Ni tak ada yang bermadu ni masuk. Okey lah. Okey, yang tak bermadu boleh lah. Yang tak ada madu dia okey lah. Okey? Okey, yang terakhir sebelum kita nak bagi hari yang kedua, 2 hari bulan 1 2021. Okey, saya doakan pada tuan-tuan, rakan-rakan, sahabat-sahabat saya, guru-guru saya, kepada pengikut-pengikut saya, follower saya yang kenal saya dalam Facebook ni, saya doakan tuan-tuan kaya dan berjaya, sihat dan hebat. Okey, kaya dan berjaya, sihat dan hebat. Dan saya doakan tuan-tuan, semoga tahun 2021 ni, walaupun kita dah ada keadaan pandemik COVID-19, saya mengharapkan tuan-tuan akan dilindungi oleh Allah SWT, dilindungi oleh Tuhan. Semoga tuan-tuan akan berada dalam kesihatan yang baik, mendapat perjalanan kehidupan yang baik, sentiasa mendapat hidayah lebih awal daripada malapetaka yang ada, daripada perkara yang kita tak faham dan kita tak tahu apa akan terjadi. Benda ini akan diuruskan dengan baik. Sebab kita percaya Tuhan, kita percaya pada Allah, insya-Allah apa yang kita lakukan semua di bawah lindungan dia. Okey? Kita sebagai hamba, kita sebagai manusia, kita dekat muka bumi ini, satu je benda, jangan terlampau sangat mengharap kepada manusia, kita mengharapkan kepada Ilahi, mengharap kepada Tuhan, mengharap kepada Allah. Dialah sesatu-satunya tempat untuk kita berharap. Okey? Yang lain ni semua perjalanan hidup kita, perjalanan macam mana kita nak faham, orang tak suka kita ke, orang benci kita, itu semua norma kehidupan. Macam mana kita tak suka hari ni kepada COVID-19, terpaksa pakai mask, kalau tak kena bayar denda kan, terpaksa berjalan jarak 1 meter, walaupun kita tak suka. Hari ni kita terpaksa buat. Kenapa kita terpaksa buat? Itulah norma baharu. Macam itulah orang kata dalam kehidupan tak ada peraturan pembohong. Dalam kelulut pun ada sistem dia. Dalam hidup pun ada peraturan dia. Dalam agama pun ada cara dia. Ada hukum hakam dia. Semua kena ada. Jika jaga benda yang baik, insya-Allah saya doakan tuan-tuan semoga sihat dan hebat, kaya dan berjaya. Saya doakan juga tuan-tuan sentiasa berada dalam isi-isi keluarga, gembira sentiasa. Jaga ahli keluarga, jaga anak-anak, jaga masyarakat kita. Susah tu kita bantu, yang senang kita doakan, yang kita rasa iri hati tu jangan lupa. Kita usaha supaya kita pun sama-sama seperti mereka, untuk dapat lebih baik daripada apa yang dia ada, lebih hebat daripada apa yang kita ada. InsyaAllah, saya ucapkan selamat tahun baru daripada saya, Nizam Power dan isi keluarga. Dan saya ucapkan jika ada salah silap pada tahun 2020 atau yang sebelumnya, saya mohon maaf lah. Sebab bicara saya dalam Facebook ni, saya tak kenal tuan-tuan, tuan-tuan tak kenal saya. Yang kenal tu saya mungkin dah boleh bersenyum-senyuman, yang tak kenal saya tak tahu. Tapi saya harapkan tuan-tuan terus mendoakan saya sentiasa kuat dan kukuh dalam industri madu kelulut negara. Sebagai penggerak, sebagai pejuang, sebagai seorang yang sentiasa memastikan industri berada dalam komuniti yang baik, industri berada dalam keadaan yang sangat-sangat hebat dan boleh memberi peluang sebagai pembangunan komoditi kedua dalam negara, mengikut apa dalam plan perancangan industri madu kelulut negara 2030. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada saya Nizam Power untuk anda. Yes, semangat. Go!